Anda bersama Brother Fai di channel Malam Mistik, sebuah rancangan audio dan video cerita seram dan mistik. Semoga anda semua terhibur. Apa kabar para pendengar Malam Mistik? Pada malam ini, Brother Fai akan kongsikan kepada anda kisah yang datangnya daripada karya Yura Airi. Kisah yang bertajuk Ratu. Keadaan menjadi sunyi tiba-tiba. Masing-masing terdiam apabila terdengar saja pengakuan daripada Abid. Hana terdiam. Begitu juga dengan anak-anaknya, Nora dan Lily. Kedua-duanya diam membatu. Tidak berani mahu mengangkat wajah memandang ibu dan ayahnya yang dilanda masalah. "Betul awak dah kahwin dengan dia?" tanya Hana dengan matanya dihalakan ke wajah Abid. Abid diam tertunduk, takut mahu bersuara. "Saya tanya awak ni, betul ke?" tanya Hana sekali lagi. Abid hanya mengangguk perlahan, masih lagi merenung lantai. Saya terima dia jadi madu saya, tetapi dengan syarat." Abid mengangkat wajah dan memandang wajah polos isterinya. Nora dan Lily juga serentak memandang ibunya. "Ibu, Nora tak nak ibu tiri. Nora nak ibu seorang je. Kan Lily?" Hana hanya tersenyum mendengar kata-kata anaknya. Kemudian, tangan kecil milik Nora dan Lily ditarik dan mereka diangkat ke atas riba. "Ibu takkan ke mana-mana sayang. Ibu tetap ada di sini. Ibu takkan tinggalkan Nora dengan Lily pada orang lain," jawab Hana sambil mengelus rambut panjang milik Nora dan Lily. "Abang minta maaf pada awak. Abang tak ada niat nak curang dengan awak. Benda ni jadi secara tak sengaja," kata Abid. Dia cuba menjelaskan perkara sebenar kepada isterinya. "Sudahlah, dah berlaku kan? Tapi saya nak awak janji dengan saya. Ikut syarat saya dulu kalau awak nak saya setuju dengan dan terima dia," ujar Hana dengan tenang. Wajahnya juga menunjukkan riak seperti biasa, seolah-olah tiada apa-apa yang berlaku kepada mereka. "Apa dia, Hana? Abang akan ikut." "Saya nak dia tinggal dengan kita," jawab Hana selamba. Dia hanya tersenyum-senyum. "Awak tak kisah?" Hana menggelengkan kepalanya. Dia tersenyum. Biarlah, jika madunya tinggal serumah dengan mereka, sekurang-kurangnya Hana tidaklah kesunyian. Ada jugalah dia teman berborak dan meluah perasaan. "Kalau awak tak kisah, esok abang bawa dia balik ke rumah kita," ujar Abid sambil tersenyum. Tangan isterinya digenggam erat. "Saya akan sediakan bilik untuk dia," jawab Hana. "Terima kasih sayang," ucap Abid. Jelas terpancar kegembiraan di wajah lelaki itu. Hana hanya diam. Wajah Nora dan Lily yang sedang leka bermain dipandang dengan wajah sayu. Nampak di luar seperti bahagia dan gembira, tetapi jauh di lubuk hatinya yang paling dalam sedang bergejolak. Hatinya menangis kerana dikhianati suami sendiri demi perempuan lain. Hana terpaksa akur bahawa dia terpaksa berkongsi seorang lelaki dengan wanita lain. Begitu juga dengan perasaannya. Hana bertentang mata dengan madunya, Azira.
Wanita itu terkulat-kulat apabila dia direnung tajam oleh Hana. Begitu juga dengan Abid. Langsung kaku, tidak bersuara di hadapan isterinya. Jadi inilah orangnya ya. Cantik, pandai abang pilih, puji Hana tiba-tiba. Suaranya kedengaran agak perlahan. Abid mengangguk dan tersenyum. Sesekali matanya melirik ke arah Hana. Nama siapa? Soal Hana. Azira kak, jawabnya. Wanita itu tersipu-sipu malu. Hana terus-menerus memandang wanita itu tanpa sedikit pun mengalihkan perhatiannya kepada yang lain. Awak tak kisah tinggal dengan saya dalam satu bumbung? Soal Hana ingin tahu. Keningnya diungkitkan. Saya okey je kak. Saya tak kisah. Lagipun saya dah tak ada sesiapa lagi. Saya cuma ada abang Abid je sekarang ni. Hana tersenyum. Walaupun hatinya kecewa dan sakit, dia tetap nampak tenang apabila melihat gelagat madunya bermesra dengan Abid di hadapan mata. Kemudian, perlahan-lahan mata Hana melorot ke bawah, melihat perut wanita itu yang sedang memboyot. Dah berapa bulan? Tanya Hana. Mulutnya dimuncungkan ke arah perut Azira yang membulat. 3 bulan kak, jawab Azira. Kemudian dia mengusap-usap perutnya yang semakin membesar. Hana tersenyum. Dah lama rupanya kau buat kerja ni kan, Abid? Sampai hati kau, Abid. Lirih Hana di dalam hati. Mau saja dia menangis di situ. Tetapi Hana tidak mahu dilihat lemah oleh dua makhluk Tuhan itu. Dia kena kuat dan tabah. Seminggu berlalu. Hubungan Hana dengan Azira semakin rapat. Masing-masing saling membantu di antara satu sama lain. Kasih sayang Abid terhadap kedua-duanya dibahagi sama rata, adil dan saksama. Sehinggalah pada satu ketika. Kak Ana kau mana Azira? Tanya salah seorang jirannya yang bernama Wani. Keluar sekejap dengan Abang Abid, jawab Azira sambil membawa sedulang air dan sepiring biskut. Kenapa kau biarkan diorang keluar berdua? Wani mula menyusun strategi menyucuk jarum. Biarkanlah, kan diorang lelaki bini. Kau ni kenapa? Tapi Abid tu laki kau juga. Kau tak takut ke kalau Kak Hana tu bolot Abid seorang? Nanti kau pula yang diabaikan, ujar Wani terus-terusan menghasut Azira. Azira termenung seketika. Hasutan dari Wani sedikit demi sedikit menyerap ke dalam hatinya. Azira termakan hasutan Wani tanpa disedari. Setelah Wani pulang ke rumah, Hana dan Abid baru saja pulang ke rumah dengan membawa pelbagai barangan yang dibeli. Masing-masing letih dan tersandar di kerusi. Azira hanya memerhati hanya dari ekor matanya. Sebulan lebih mereka duduk serumah. Semakin lama, Hana semakin pelik dengan perubahan sikap Azira. Perangainya kadang-kadang membuatkan Hana terasa hati. Tapi dia hanya memendam saja apa yang dia rasa. Kadang-kadang anak-anak Hana dimarah dan ditengking sesuka hati. Lebih-lebih lagi, mereka dilakukan begitu di hadapan Hana sendiri. Sayu hatinya apabila melihat Nora dan Lily dicubit dan dipukul sehingga lebam. Semakin lama, keadaan menjadi semakin teruk. Sikap Azira semakin melampau. Di rumah, wanita itu langsung tidak membantu Hana mengemas dan memasak. Apa yang dia tahu hanya terperap di dalam bilik dan mengarah itu ini suka hatinya. Hana hanya bersabar dan menurut. Padanya mungkin madunya itu lebih letih atau tidak sihat.
memandangkan Azira sedang mengandung. Biasalah, pembawaan budak memang macam tu. Banyak ragamnya, fikir Hana. Hoi! Aku nak makan ni! Aku dah lapar! Kau masak apa, ha? Tanya Azira sambil menjengah ke dapur. Akak tengah masak ni, Zira. Sayur air dengan ikan talapia, masak lemak cili. Sahut Hana. Cepatlah! Aku dah lapar ni! Aku nak makan nak makan sekarang! Jerit Azira dengan lantang. Sabarlah, Zira. Makanan ni masih panas lagi. Tunggulah makanan ni sejuk dulu, balas Hana. Aku tak peduli. Aku nak sekarang. Aku nak makan sekarang. Kau faham ke tak? Tengking Azira. Bengis sungguh wajah yang dipamerkannya. Geram dengan sikap Hana yang degil dan tidak mendengar kata. Dengan terkocoh-kocoh, Hana segera menyediakan hidangan yang masih berasap di atas meja makan. Apabila segalanya sudah siap disediakan, Azira mencedok nasi dan lauk ke dalam pinggan tanpa menunggu hidangan panas itu sejuk terlebih dahulu. Azira terus saja menyuap makanan ke dalam mulutnya. Tiba-tiba tersembur segala makanan dari mulut Azira. Panaslah! Kau nak bunuh aku ke, ha? Tengking Azira. Dahi Hana ditunjal-tunjal dengan kasar. Kan Kak dah beritahu tadi, makanan ni panas lagi. Zira yang nak makan sangat tadi kan? Jawab Hana terkial-kial. Kau ni memang suka melawan kan? Sepatah aku cakap, 10 patah kau jawab. Hana menunduk. Ibu, Nora dengan Lily nak makan. Lapar, kata Lily. Lantas terus saja mengambil pinggan untuk menjamu selera. Kau nak makan ya? Mari sini. Aku bagi kau makan. Rasakan. Makan puas-puas. Azira dengan tanpa peri kemanusiaan menyumbat nasi panas yang masih lagi berasap ke dalam mulut kecil Lily. Iaitu kanak-kanak itu meraung kerana kesakitan. Ibu, mulut Lily sakit. Mulut Lily pedih. Ibu, sakit, ibu. Rintih Lily di dalam pelukan Hana. Padan muka kau. Jerit Azira sambil mencampak sepinggan nasi ke wajah Hana dan anaknya. Tersedu sedan wanita itu menangis. Dia tidak merasa sakit dahinya ditunjal. Dia tidak merasa sedih apabila dimarah. Tetapi hati dan perasaannya terguris apabila anaknya diperlakukan sebegitu. Apalah yang anak-anaknya tahu hanya selain makan, main dan tidur. Mereka hanya mahukan perhatian. Apa yang kecoh-kecoh ni? Dari luar abang dah dengar. Kenapa? Kenapa Lily menangis? Tiba-tiba saja muncul Abid di muka pintu. Baru saja Hana dan kedua anaknya mahu mendekati Abid, Azira terlebih dahulu memaut lengan Abid dengan erat. Abang baru balik. Mesti abang penat kan? Jom, Zira urut badan abang. Ujar Azira dengan sengaja menunjukkan kemanjaannya di hadapan Hana. Kemudian, mereka berdua terus masuk ke bilik tanpa mempedulikan wujudnya Hana dan anak-anaknya di situ. Ibu, ayah tak sayang kita lagi ke? Soal Lily. Kelihatan bibir Lily agak bengkak dan memerah. Hana terus saja mendukung Lily dan memimpin Nora ke dalam bilik tidur mereka. Di bilik Azira dan Abid, mereka saling bergurau dan ketawa, saling menyakat dan mengusik. Suara ketawa mereka berdua didengari oleh Hana. Rasa bagai luluh jantungnya. Bukannya dia cemburu, tetapi dia terasa kerana sejak akhir-akhir ni Abid seperti mengabaikan dirinya dan juga anak-anak. Pernah pada satu ketika, Azira memberikan amaran kepada Hana tanpa pengetahuan Abid. Hei, kau takkan selamanya akan hidup bersama Abid.
Sebab Abid lebih cintakan aku. Kau kena tahu, hanya aku saja ratu dalam hatinya. Bukan kau. Hana menitiskan air mata. Entah kenapa dirinya terlalu lemah saat itu. Hatinya terlalu lembut menerima cercaan Azira. Perasaannya diinjak-injak dengan kejam oleh suaminya sendiri. Dirinya bagaikan bayang-bayang di situ. Diabaikan dan diendahkan. Allah, dugaan apakah yang kau berikan pada aku? Rintih Hana dalam doanya. Air matanya yang menitis laju. Ibu, panggil Lily dan Nora. Keduanya dipeluk erat. Ada apa sayang? Tanya Hana di dalam sedu sedannya. Nora demam, ibu. Badan dia panas. Adu Lily sambil memandang wajah Hana yang sudah sembab kerana menangis. Hah? Nora demam? Hana tersentak. Dengan pantas, dia meletakkan tangannya di dahi dan di tubuh anak gadisnya itu. Memang Nora demam dan seluruh tubuhnya panas. Segera dia mengetuk pintu bilik Abid dan Azira untuk meminta bantuan. Ada apa ni? Tak tahu ke orang tengah tidur ni? Terjengul wajah Azira di muka pintu. Zira, kejutkan Abang Zaid. Nora demam ni. Beritahu Hana. Jelas riak wajah kebimbangannya. Abid dah tidur lah. Dia letih sangat tu. Kau pergilah sendiri bawa anak kau ke klinik, kata Azira sambil menutup mulutnya yang menguap. Zira tolong akak Zira. Hantarkan anak akak ke hospital. Panasnya kuat sangat ni. Hana, tolonglah Zira. Hana cuba merayu meminta Azira membantunya. Itu anak kau, bukan anak aku. Jadi kau sebagai ibunya, kaulah yang kena bertanggungjawab, bukannya aku. Dah. Aku mengantuk lah. Malas nak layan kau ni. Selepas itu, pintu biliknya ditutup rapat. Hana mengalirkan air mata. Tubuh Nora yang panas dipeluk erat. Kini dia menyesal kerana dia langsung tidak mahu berdikari sebelum ni. Selama ni pun dia hanya bergantung kepada Abid seorang. Setiap kali keluar berbelanja, Hana sanggup menunggu Abid pulang dari kerja atau cuti. Tanpa membuang masa, Hana terpaksa melakukannya sendirian. Dia segera kembali ke bilik, mengambil sedikit pakaian anak-anaknya dan membawa sedikit duit untuk pembiayaannya di hospital nanti. Hana pasti, waktu malam begini, sudah banyak klinik yang sudah ditutup. Mahu atau tidak, Hana kena juga membawa anaknya mendapatkan rawatan. Selepas semua barang-barang diambil, Hana terus membawa Nora dan Lily keluar meminta bantuan dari jiran-jiran terdekat. Tetapi, malangnya, mereka semua sedang lena di ulit mimpi. Mahu atau tidak, Hana terpaksa menunggu teksi di hadapan simpang yang berdekatan dengan rumahnya. Hana terpaksa berjalan kaki sedikit menuju ke simpang tu. Mujur sampainya mereka di situ, lalu sebuah teksi di hadapan Ana. Pakcik, ke hospital pakcik, arah Hana kepada pemandu teksi itu. Teksi yang dipandu oleh pakcik itu meluncur laju menuju ke jalan yang menghala ke hospital. Wajah Nora diperhatikan. Dilihat wajah tu pucat lesi. Dan tiba-tiba Nora diserang sawan. Hana mulai cemas. Risaunya melanda. Pakcik, boleh cepat sikit tak? Anak saya demam panas ni, pinta Hana dengan bersungguh-sungguh. Di dalam hatinya, dia berdoa agar anaknya selamat. Sesampainya di hospital, Nora dibawa terus ke bilik pemeriksaan. Namun, dia sudah terlewat. Nora tidak dapat diselamatkan lagi.
hanya terduduk di atas lantai hospital. Tubuh Lily didekap erat. Air matanya bercurai laju. Tangisnya semakin kuat. Sedihnya bukan kepalang kerana kehilangan anak sulungnya. Kecewanya juga tidak boleh dibayangkan kerana sikap suami dan madunya yang tidak berperi kemanusiaan. "Nora mana, Bu?" soal Lily. Nora dan Lily adalah sepasang kembar seiras. Wajah mereka mirip dan hanya boleh dibezakan melalui rambut. Nora mempunyai rambut yang agak panjang sedikit dari Lily, dan Nora cepat beberapa minit dilahirkan dari Lily. Kerana itu, Hana memutuskan Nora sebagai kakak, manakala Lily sebagai adik. Hubungan mereka amat rapat. Hana tidak dapat membayangkan bagaimana kehidupan seharian Lily tanpa Nora. Begitu juga dengan Hana. Sedihnya dia apabila memikirkan hal itu. Ianya tidak boleh diungkap dengan kata-kata. Sejak kematian Nora, Hana lebih banyak mendiamkan diri dan banyak termenung. Tetapi dia tetap melakukan kerja rumahnya, memasak dan mencuci pakaian. Azira pula semakin berkuasa, melakukan sesuatu mengikut kehendak hati sendiri tanpa memikirkan perasaan orang lain. "Hana, kau ni asyik termenung aja. Yang dah mati tu biarkanlah. Dia dah bahagia duduk dalam kubur tu. Yang masih hidup ni yang sepatutnya kau risaukan. Baju aku dah cuci belum?" "Mesti belum lagi kan?" "Mana taknya, asyik hadap gambar tu je," bebel Azira. Bahu Hana ditolak dan kepalanya ditunjal-tunjal dengan kasar. Hana hanya membatukan diri. Hana seolah-olah tiada lagi perasaan. Apa saja yang dikatakan kepadanya hanya sia-sia. Dia seolah-olah berada di dunia lain. Malamnya pula, mereka semua berkumpul di meja makan. Seperti biasa, Hana menjadi pelayan, mencedok nasi dan lauk ke pinggan Abid dan Azira, dan kemudiannya melayani Lily makan. Hana langsung tidak mempedulikan gelagat burung berpati dua sejoli yang sedang bergurau senda di hadapannya. "Kau lemah," terdengar satu suara menerjah ke pendengaran Hana. Suara garau itu cukup jelas didengarinya. Tetapi hanya Hana mendiamkan diri, mendengar setiap bait-bait dari butir bicara suara itu. "Kau biarkan diri kau dipijak. Memang kau lemah," ujar suara itu lagi. Hana memberhentikan suapannya kepada Lily. "Ikut kataku. Kau bunuh mereka berdua." Hana tersentak. Kaku punggungnya secara tiba-tiba. Garfu yang dipegang digenggam erat-erat. Kemudian matanya tertumpu ke arah Azira dan Abid yang leka bergelak ketawa dan bermanja. Hana bangun dan membawa Lily masuk ke dalam bilik. Semasa kakinya mahu melangkah, Azira sempat memberikan arahan kepada Hana untuk membersihkan semua sisa-sisa makanan di atas meja. Hana hanya membalas dengan jelingan matanya. Azira mencebik. "Sayang, tengok tu, Kak Ana macam tak suka je tengok kita. Dia tak suka je tengok kita mesra macam ni." Ngadu Azira kepada Abid. "Itu pun sayang nak ambil kisah ke? Biarkanlah dia," soal Abid pula. "Abang tak kesian ke dengan dia?" "Kesian? Nak kesian apanya? Orang macam tu tak payah nak dikesiankan. Sebab dia Nora mati," ujar Abid pula mengungkit kisah silam. "Kesian Lily kan? Dah hilang kakak kesayangan dia," ujar Azira pula. "Wanita tu
langsung tiada hati dan perasaan. Tak apalah, nanti ada adik baru ni, boleh temankan Kak Lily main sama-sama, balas Abid sambil mengusap-usap dan mencium perut Azira. Hoi, buat apa kat dalam tu? Mula jerit Azira dengan lantang. Kemudian dia kembali bergelak ketawa bersama Abid. Lama sangat dalam tu. Apa dia buat Soal Abid pula. Kemudian dia segera bangun menuju ke bilik anak perempuannya. Pintu diketuk dengan kuat. Hei, Hana! Hei, keluar! Kemas dapur tu! Semak aku tengok! Hei, keluarlah! Jerit Abid. Tidak lama selepas tu, pintu biliknya dibuka perlahan dari dalam. Muncul Hana di muka pintu. Kau buat apa lama-lama kat dalam tu? Tinggi nada suara Azira memarahi Hana yang tegak berdiri di situ. Kau dengar tak apa yang Zira cakap tu? Apa lagi? Buatlah! Arah Abid. Nada suaranya agak kasar. Layanan dia terhadap Hana juga serta-merta berubah. Abid meletakkan semua kesalahan ke atas Hana. Abid berubah mendadak sejak kematian Nora. Hana pula dituduh sebagai penyebabnya. Kemudian Abid terus berpusing membelakangkan Hana yang masih lagi tidak berganjak. Tiba-tiba Hana terus menikam batang leher Abid dengan gunting beberapa kali. Darah memancut dengan banyaknya keluar dari tusukan itu. Mata Abid terbeliak. Dengan perlahan, Abid meraba lehernya dan cuba menekan luka itu dan terus mengeluarkan darah dengan lebih banyak. Sejurus selepas itu, Abid rebah ke lantai. Tubuhnya terkulai layu dengan matanya terbuka. Azira yang menjadi saksi kepada Abid ditikam mula ketakutan. Dia bingkas berdiri dan mula melarikan diri dengan keluar dari rumah itu. Tetapi lariannya tidaklah selaju mana. Rambut panjang yang diikat segera ditarik kasar oleh Hana tanpa banyak bicara. Azira meraung meminta tolong agar dirinya dilepaskan. Lepaskan aku! Lepaskan aku! Hana hanya ketawa terbahak-bahak. Rayuan dan lolongan dari Azira langsung tidak dipedulikan. Azira ditarik ke ruang dapur dengan kasar. Kak! Zira merayu dengan Kak! Kesianlah! Kesiankan Zira, Kak! Zira minta ampun, Kak! Hana melepaskan rambut Zira dengan tiba-tiba. Wanita itu dibaringkan di lantai dapur. Dengan kesempatan itu, Zira cuba bangkit untuk menyelamatkan diri. Tetapi Hana lebih pantas. Perut Azira ditendang dengan sekuat hati. Sakit Kak. Ampunkan Zira, Kak. Zira salah. Ampunkan Zira. Rayu wanita itu lagi sehingga dia memeluk erat kaki Hana. Tetapi rayuan itu hanyalah sia-sia saja. Hana sepertinya sudah tidak dapat dikawal lagi. Perut buyut Azira sekali lagi ditendang berulang kali. Azira terlentang. Perutnya mula terasa pedih dan perit, seolah-olah disiat-siat dan dilapah. Wajah Azira berkerut menahan kesakitan dan derita. Laci kabinet dapur yang menyimpan pelbagai alatan tajam ditarik. Hana teruja memilih setiap satu dari simpanan itu. Akhirnya,
Dia memilih sebilah pisau yang sedikit kecil dan agak panjang dari pisau yang lain. Pisau tu dilayangkan di hadapan Azira. Hana ketawa lagi. Riak wajahnya cukup bengis dan mengerikan. Perlahan-lahan, dia mendekati tubuh Azira yang terbaring di lantai dengan senyuman yang menakutkan. Muka Zira cantik sangat. Sebab tu Abang Abid suka dengan Zira, kan? Puji Hana sambil tergelak-gelak. Pisau tu diusap-usap ke wajah licin milik Azira. Sedikit saja lintasannya sudah cukup membuatkan kulit wajahnya terhiris dan terluka. Kak, tolong jangan buat macam ni pada saya. Jangan, Kak. Tolong. Jerit Azira sambil wajahnya digerakkan ke kiri dan ke kanan kerana mahu mengelak dari dikelar oleh Hana. Shh, jangan bising. Nanti Abang Abid bangun. Kesian Abang Abid. Dia tengah tidur. Penat baru balik kerja. Kan? Lagipun, kakak nak make up sikit muka Zira ni. Biar Abang Abid bertambah sayang pada Zira. Sebab Zira kan makin cantik katanya. Hana sambil menekan batang leher Zira dengan kuat. Secara perlahan-lahan, pisau itu menghiris kulit dan daging wajah milik Azira yang putih mulus. Wanita itu menjerit dengan lantang. Diamlah. Diam. Nanti tak cantik, kata Hana berbisik. Dia tetap meneruskan juga perbuatannya sambil tersenyum-senyum. Kakak, hentikan kelihatan. Sakit, rayu Azira dengan suara tersekat-sekat. Dadanya pula berombak dengan laju. Nafasnya turun naik menahan keperitan. Kau ni bising je dari tadi. Aku dah suruh kau diam. Kau tak nak diam. Kau ni menyusahkan aku. Sudahlah kau hancurkan rumah tangga aku. Tak guna. Perampas macam kau ni patut mati. Tiba-tiba saja Hana menjadi marah dan mengamuk. Dia menjerit-jerit dengan sekuat hati sehingga menendang dan memijak perut Azira tanpa belas kasihan. Raungan dari Azira langsung tidak dipedulikan. Hana terus-terusan memijak tubuh Azira yang semakin lemah. Kau patut mati. Kau patut mati. Mati. Kau patut mati. Hanya itu saja ungkapannya keluar dari mulut wanita itu tanpa henti. Dengan pisau yang masih lagi berada di tangan, Hana terus saja menikam ke dada Azira bertubi-tubi. Wajah pucat Azira diusap sambil tersenyum. Hana sempat mengatakan sesuatu kepada Azira sebelum wanita itu menghembuskan nafasnya. Hanya aku saja, ratu di sini. Ucap Hana sambil menjeling ke tubuh kaku suaminya sambil menyeringai. Sekian dari Yura Eri. Terima kasih, Brother Fai. Peace, no war.